Penubuhan Communication Troop di Port Dickson pada tahun 1949 yang menjadi asas kepada kewujudan Regimen Semboyan Diraja adalah lanjutan kepada pembesaran Regimen Askar Melayu Diraja dan penubuhan Markas Malayan Command. Sejajar dengan ini, Federation Signals ditubuhkan dengan rasminya pada 15 November 1952 dan mendiang Major General Datuk Leong Siu Meng menjadi anak watan pertama ditauliahkan sebagai pegawai dalam pasukan ini. Hasil daripada perkembangan seterusnya, Regimen Semboyan Diraja telah berjaya melatih anggota-anggotanya sendiri menjadi juru radio dan juru teknik yang mahir. Pembangunan Regimen Semboyan Diraja mengorak langkah seiring dengan perkembangan sejarah negara dan angkatan tentera sewaktu darurat dan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Penglibatan Regimen Semboyan Diraja dalam misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bermula di Kongo, Namibia, Kemboja, Somalia dan akhir sekali di Bosnia-Herzegovina. Setiap penugasan oleh trup yang terlibat mempamerkan komitmen yang tidak berbelah bagi dalam menyediakan komunikasi yang mantap dan berkesan. Sesuai dengan peredaran masa dan teknologi terkini, Regimen Semboyan Diraja mampu diatur gerakkan ke mana sahaja dan berupaya menyediakan komunikasi yang diperlukan oleh Tentera Darat Malaysia. Dalam usaha mencapai wawasan negara menuju ke alaf baru, Regimen Semboyan Diraja mampu melahirkan warga tentera yang bukan sahaja berdisiplin, cekap dan berdedikasi, malah berpengetahuan tinggi selaras dengan moto regimen, pantas dan pasti. Hari ini, segala detik perjuangan warga Regimen Semboyan Diraja telah diabadikan dengan tinta emas dalam lipatan sejarah Tentera Darat Malaysia dengan terhasilnya buku imbasan 50 tahun Regimen Semboyan Diraja. Salah satu ciri KAMI dalam merealisasikan wawasan Tentera Darat pada alaf baru yang telah diilhamkan oleh Panglima Tentera Darat yang berbahagia Jeneral Tan Sri Mat Hashim bin Hussein ialah mewujudkan bahan rujukan, dokumentasi dan piawaian. Sejajar dengan itu, Yang berbahagia Brigadier Jeneral Datuk Saifuddin bin Haji Abdul Ghani, Ketua Pegawai Semboyan ke-10, telah mencetuskan idea penghasilan buku ini sebagai penambah koleksi khazanah sejarah Tentera Darat. Buku setebal 180 muka surat ini dipenuhi dengan pelbagai gambar-gambar bersejarah dan mengandungi 9 intisari utama. Identiti Regimen Semboyan Diraja memaparkan evolusi lambang, lambang dan moto, bendera, lagu, ragaan utama, lambang kepakaran, penganugerahan gelaran diraja, peranan dan tugas, kerjaya, serta pembangunan sumber manusia. Melalui ruangan Kolonel yang dipertua pula, catatan sejarah bermula pada tahun 1960
bila mana Duli Yang Maha Mulia Tuanku Munawir ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman telah dilantik menjadi Kolonel Yang di-Petua Regimen Semboyan Diraja yang pertama. Baginda mangkat pada tahun 1966. Ia kemudian disusuli dengan perlantikan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman sebagai Kolonel Yang di-Petua Regimen Semboyan Diraja yang kedua bermula dari tahun 1967 sehingga sekarang. Sejak penubuhannya, Regimen Semboyan Diraja telah diterajui oleh 10 orang ketua pegawai semboyan. Mereka yang dimaksudkan adalah Major D.A. Bond, Lieutenant Colonel A. Schofield, Lieutenant Colonel E. Mac Erskine, Colonel D.L. Sylvester Bradley, Major General Datuk Leong Siu Meng, Brigadier General Datuk Idris bin Ahmad, Major General Datuk Ahmad bin Ibrahim, Colonel Hiu Kim Yew, Brigadier General Datuk Kamarul Arifin bin Haji Osman dan Brigadier General Datuk Saifuddin bin Haji Abdul Ghani. Ruangan ini memaparkan sejarah penubuhan Regimen Semboyan Diraja mulai tahun 1948 sehingga 1960. Ruangan ini pula memaparkan sejarah penubuhan pasukan-pasukan Regimen Semboyan Diraja sekitar tahun 1950 sehingga tahun 2002. Ruangan personaliti Regimen Semboyan Diraja mengandungi personaliti pegawai Regimen Semboyan Diraja yang telah mencapai kejayaan yang cemerlang dalam kerjaya masing-masing. Ruangan pegawai memerintah pula mencatatkan pegawai-pegawai yang pernah menyandang jawatan pegawai memerintah di pasukan-pasukan Regimen Semboyan Diraja di seluruh negara. Ruangan perkembangan teknologi industri pertahanan memaparkan evolusi peralatan komunikasi dalam tentera darat dan teknologi berkaitan Regimen Semboyan Diraja. Penugasan dalam misi PBB memaparkan catatan pengalaman yang telah dilalui oleh warga Regimen Semboyan Diraja yang telah diberi amanah bertugas di bawah panji-panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sejajar dengan perkembangan teknologi maklumat, buku ini turut disertakan dengan sebuah cakra padat interaktif yang menyimpan pelbagai maklumat berharga. Biarpun usaha mengumpulkan maklumat sejarah ini telah mengambil masa yang agak lama, namun pasti masih ada peristiwa suka duka yang tidak dapat diimbas kembali. Penghargaan yang tidak terhingga pada mereka yang terlibat dalam merealisasikan penghasilan buku imbasan 50 tahun Regimen Semboyan Diraja. Kerana sesungguhnya, maklumat yang tersimpan dalam buku ini tidak sama nilainya dengan wang ringgit. Kepada warga Regimen Semboyan Diraja, menghasilkan buku ini adalah satu pencapaian. Membeli buku ini adalah satu komitmen, manakala memiliki dan menyimpan buku ini merupakan satu kebanggaan kerana khazanah pengalaman yang terkandung dalam buku ini tidak mungkin akan berulang lagi. Pantas dan pasti.